semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat petang, tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada satu ulasan isu panas saya nak kongsi dengan anda semua, berkenaan dengan surat I pengecualian tol tindakan bodoh Anwar. Ini satu kenyataan yang panas dan saya sebagai rakyat Malaysia yang menyokong kerajaan, saya sangat tidak setuju dengan kenyataan ini, bahwa mengatakan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini adalah satu tindakan yang bodoh. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan ulasan yang hangat hari ini berkenaan dengan kenyataan surat I pengecualian tol tindakan bodoh Anwar, sebelum saya meneruskan isu panas, ulasan yang panas petang ini, saya meminta anda untuk komen berkenaan dengan perkara ini. Adakah ini satu tindakan yang tidak sepatutnya diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun satu tindakan yang sangat bijaksana? Apa komen anda? Sekiranya anda setuju dengan kenyataan ataupun tindakan pengecualian tol daripada Perdana Menteri, anda boleh komen di bawah, Anwar hebat. Sekiranya anda tidak setuju, anda boleh komen apa sajalah kamu mau. Kalau tak nak komen pun tidak masalah. Oke, berita sepenuhnya. Pengumuman Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahwa rakyat akan menikmati perjalanan bebas tol di semua lebuh raya di seluruh negara selama 2 hari, 20 dan 21 Januari sempena Tahun Baru Cina adalah tindakan populis yang bodoh menurut satu kenyataan. Pertama, inisiatif yang telah dibangkitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini membawa implikasi keuangan sebanyak RM40 juta. Sedangkan pada masa yang sama, Anwar menasihatkan penjawat awam supaya tidak leka untuk memandangkan hutang negara telah mencecah RM1.2 triliun. Oke, kita lihat dari sudut positif pula. Sebelum ini juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat satu tindakan, satu pengumuman yang bagi saya sangat hebat, yaitu membatalkan sambutan tahun baru demi menjaga ekonomi dan keuangan negara dan juga rakyat Malaysia. Jadi kenapa itu tidak dipersoalkan pula? Kenapa bila timbul pula isu pengecualian tol, tindakan bodoh pula dikatakan oleh satu kenyataan ini? Adakah ini adalah musuh ataupun yang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga membuat kenyataan begini? Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, bagi saya tidak setuju dengan kenyataan ini. Bagi saya ini adalah satu angpau ataupun satu hadiah daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada rakyat Malaysia, khususnya yang akan menyambut Tahun Baru Cina. Disebabkan pengecualian tol yang diambil inisiatif ini sudah pasti menggembirakan, maafkan saya, sudah pasti menggembirakan rakyat Malaysia yang ingin pulang ke kampung, pulang ke kampung halaman, di mana sajalah, disebabkan pengecualian tol tindakan ataupun satu inisiatif yang sangat hebat dari Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain pengecualian tol itu, adalah dijangkakan sebanyak 3,8 juta kendaraan akan berada di atas lebuh raya di seluruh negara sepanjang cuti perayaan yang bermula hujung minggu itu. Dan menurut kenyataan ini yang tidak menyokong inisiatif Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap kendaraan ini menggunakan petrol atau diesel yang sekali lagi menyaksikan kerajaan menanggung bebanan dengan memberikan subsidi bahan api. Sebenarnya yang membuat kenyataan ini, yang membangkang kenyataan ini, bagi saya memang beliau ini siapa sajalah yang membuat kenyataan ini, mungkin beliau hanya melihat di sudut negatif. Mungkin lagi baik kita melihat di sudut positif. Apa komen anda tuan-tuan dan bapak semua? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, satu isu hangat, satu ulasan menarik saya nak sampaikan kepada saudara semua.
Satu kenyataan yang bagi saya ini pasti menarik dan pasti Anda akan terkejut dan juga berminat untuk mendengar. Tan Sri Muhyiddin Yassin, silalah bersedia. Sesiapa yang terlibat tidak akan terlepas. Wow, ini satu pendedahan yang sangat mengejutkan yang telah diterbitkan ataupun telah dipost di Facebook Isham Jalil. Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil menggesa pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk bekerja sama dengan siasatan SPRM ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah apabila dipanggil oleh pihak berkuasa kelak berhubung dakwaan penyelewengan RM92.5 bilion oleh kerajaan PN sebelum ini. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam ulasan ini juga menyatakan bukan sekadar RM92.5 bilion saja. Terdapat beberapa yang lain lagi yang dilihat curiga. Adakah ini berkesinambungan dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan hari ini, di mana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim terdapat kecurangan ataupun kecurigaan yang keterlaluan di dalam file-file Kementerian Keuangan ataupun MOF. Oke, saudara, sebelum saya meneruskan isu hari ini, saya meminta jasa baik Anda semua bantu saya untuk share video ini dan tolong tekan butang like juga, dan jangan lupa tekan butang subscribe karena subscribe itu percuma. Oke, kita teruskan ulasan yang panas hari ini. Menurut Isham Jalil, yaitu Ketua Penerangan UMNO, menurut beliau ini menegaskan bahwa sejak beberapa minggu yang lepas, netizen telah bertanya tentang keberadaan Muhyiddin Yassin tetapi tidak mendapat jawaban, dan hanya mendapat jawaban daripada Muhyiddin Yassin di Facebook apabila Isham bertanya di mana Muhyiddin kemarin. Muhyiddin mengatakan bahwa dia telah pulang dari London dan bertemu dengan delegasi Singapura di Kuala Lumpur. Ya, memang ramai rakyat Malaysia tahu Muhyiddin Yassin ke London. Isham Jalil secara sinis berkata, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kini sedang menyiasat pertama, kes penyalahgunaan RM92.5 bilion dalam pakej rangsangan ekonomi, kes rasuah pengundi oleh Perikatan Nasional, kes syarikat menantu Muhyiddin yang dianugerahkan kontrak RM1.16 bilion secara rundingan terus oleh kerajaan semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dan satu lagi jumlah kecurigaan yang berlaku di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin yang bagi saya ini kalau benar memang wow, ini memang benar-benar banyak, yaitu kes rundingan terus projek tebatan banjir RM15 bilion ringgit oleh Kementerian Air. Kesemua senarai yang saya sebut sebentar tadi yang telah disenaraikan di dalam kenyataan daripada Isham Jalil menerusi Facebook Isham Jalil. Kesemua senarai ini bagi saya ini benar-benar banyak. Kalau benar-benar berlaku salah laku di dalam kenyataan ini, di dalam pendedahan ini, maklumat ini, memang ini satu perkara yang mengejutkan rakyat Malaysia. SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, sudah pasti mahu berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan butiran kes ini. Perkara inilah yang rakyat ingin tahu menurut Isham Jalil. Betul, sebagai rakyat Malaysia, sudah pasti ramai rakyat Malaysia hari ini ingin mengetahui tentang senarai-senarai yang disebut sebentar tadi berkenaan dengan penyalahgunaan RM92.5 bilion, yaitu di dalam pakej rangsangan ekonomi, kes rasuah pengundi oleh PN. Kes rasuah pula, baru-baru ini kita mendengar pendedahan daripada media, yaitu Parlimen Marang, Parlimen Kuala Terengganu, dan Parlimen Kemaman, dan juga Parlimen Gua Musang, di mana UMNO telah memfilekan petition untuk menggagalkan, membatalkan keputusan pilihan raya umum ke-15 di setiap parlimen yang saya senaraikan sebentar tadi. Disebabkan terdapat kecurigaan dan terdapat saksi yang menyatakan mereka telah diberi uang di Terengganu. Dan yang paling mengejutkan, tuan-tuan dan bapak semua, Parlimen Marang yang dimenangi oleh Hadi Awang.
Adakah ini membuktikan memang Hadi Awang terlibat rasuah semasa pilihan raya umum ke-15? Dan banyak yang mengatakan bahkan ada saksi yang membuat kenyataan bahwa mereka telah menerima wang sogokan. Bahkan wang sogokan ini yang dikabarkan didakwa Rm500 sehingga Rm1000 setiap keluarga. Betul tuan-tuan dan bapak semua. Jadi bayangkanlah tuan-tuan dan bapak semua, di negeri Terengganu yang mempunyai penduduk sebanyak 1 juta orang. Kita lah, let's say lah, dalam 1 juta penduduk nih, ada 500.000 isi rumah. 500.000 isi rumah, darab dengan RM1 pun sudah 500.000. Bayangkan, sekira darab dengan RM500, berapa jumlahnya? Itu kalau RM500. Kalau Rm1000, itu adalah bukti terkini ataupun pendedahan terkini media berkenaan dengan case rasuah yang ada di Terengganu. Dalam pada itu, case syarikat menantu Muhyiddin yang dianugerahkan kontrak Rm1,16 bilion secara rundingan terus oleh kerajaan semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dan juga case rundingan terus proyek Tebatan Banjir Rm15 bilion ringgit oleh Kementerian Air. SPRM sudah pasti mahu berjumpa dengan Muhyiddin Yassin untuk bertanyakan tentang kesemua isu-isu ini. Kali ini berkaitan dengan case 92.5 bilion yang melibatkan Muhyiddin. Ia adalah jauh lebih besar dan adalah skandal rasuah dan salah guna kuasa terbesar dalam sejarah Malaysia.